Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Tuan Azhar ready ya? Khabar baik. Okey, ready. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya Syam selaku host pada malam ni yang menyediakan slide pada malam ni. Serahkan platform ni kepada Tuan Azan The Rock. Silakan Tuan Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Syam. Boleh kuat tu sebut rock kan. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada GPG team yang telah bersama-sama bertukar lumus untuk menyediakan slide kita pada malam ni. Dan yang utama kita raikan pada malam ni adalah individu yang kita raikan, iaitu yang bakal investor bullion bar. Okey, ini untuk ahli-ahli baru. Okey, kita raikan. Okey, nama saya. Okey, kita pergi slide pertama, Syam. Okey, yang pertama, nama saya adalah Azan Huzair bin Musa. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya mempunyai 3 orang anak, telah berkahwin. Saya belajar di Multimedia University Cyberjaya. Dan saya juga merupakan seorang accountant di agensi Nuclear Malaysia. Saya mula bersama dengan Quantum Metal ni adalah pada bulan Jun 2021 dan telah naik dealer pada November 2021. Okey, next. Okey, untuk maklumat sebelum saya pergi lebih lanjut tentang produk kita ni, ingin saya maklumkan di sinilah kepada semua ahli-ahli Quantum Metal, sama ada yang baru ataupun yang lama. Quantum Metal Gold ni dia adalah merupakan syarikat yang membekal gold secara fizikal yang boleh dimiliki. Tu kita kena faham dengan jelas. Bila kita nak invest ni, kita kena pastikanlah, terutamanya kalau kita invest dengan emas, pastikan emas tu fizikal tu boleh dimiliki. Alright. So, Quantum Metal Gold ni dia ditubuhkan pada tahun 2012, di mana pada tahun 2012 hingga 2018 bisnes ini dibuka kepada agensi korporat dan bank-bank sahaja. Jadi bermulanya pada tahun 2019 barulah Quantum Metal ni dibuka kepada publik. Jadi itulah fungsi GPG team ni, adalah untuk memperkenalkan produk daripada Quantum Metal ni untuk kita buat simpanan emas digital. Walaupun emas tu boleh disimpan secara digital, dia juga boleh dimiliki secara fizikal. Itu kita kena pastikanlah. Alright, so slide kita yang pertama ni adalah produk Quantum Metal. Produk Quantum Metal ni dia ada GSA, iaitu Gold Storage Account. Yang keduanya adalah GCA, iaitu Gold Convert Account. Dan yang ketiga adalah GAA, Gold Asset Enhance, iaitu terbagi kepada 2, iaitu 5 kali dan 10 kali. Okey, next. Okey, untuk Gold Storage Account ni, dia adalah GSA, maksud dia GSA, di mana dia merupakan saving account emas digital. Di mana account storage GSA ni kita boleh menyimpan bermula dengan RM10. Jadi kalau kita tengok dekat luar tu, saya percaya tak ada company yang boleh beri kita mula menyimpan emas dengan RM10. Jadi kalau kita tengok RM10 ni, erti kata maksudnya anak-anak di rumah pun mampu menyimpan emas pada sekarang. Kalau dulu kita simpan duit RM10 dalam tabung ni, zaman kita sekolah dulu hanyalah nilai RM10. Tetapi sekarang anak-anak zaman sekarang ni boleh menyimpan emas dengan nilai RM10. Lepas tu pula dengan kadar terendah, iaitu spread tu maksudnya adalah margin syarikat, di mana 7% saja berdasarkan harga London Metal Exchange, di mana 7% ni cukup murah terutama perempuan kalau kita bandingkan dengan di luar. Lepas tu pula boleh tukar kepada emas digital tu kepada emas fizikal. Katalah kita dah simpan dalam ni ada sampai 5 gram emas, ya. Jadi secara automatik kita boleh keluarkan secara fizikal. Nak keluarkan semua sekali pun boleh. Dia 2 cara, iaitu pertama dia boleh postkan ke rumah bersama dengan insurans. Yang kedua, kita boleh ambil di mana-mana Ar-Rahnu Tekun. Di mana Ar-Rahnu Tekun ni dia telah bekerjasama dengan Quantum Metal. Okey, lepas tu tiada had pengeluaran, boleh transfer emas ke akaun ahli QM yang lain. Untuk kita dapatkan cash yang segera, kita boleh transfer pada kawan-kawan kita yang lain. Lepas tu proses pengeluaran yang cepat, mudah dan selamat, anytime, anywhere. Boleh buka akaun anak umur bawah 18 tahun. Dia kena di bawah
pengendalian ibu dan bapa lah untuk anak-anak bawah 18 tahun ni. Alright, next. Okey, ini adalah emas digital yang boleh tukar kepada emas fizikal. Maksudnya kalau kita dah beli emas digital tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tukar kepada fizikal, kita boleh rujuk. Kita tengok dekat carta ni, carta emas ni mengikut berat. Kalau kita mengikut berat minted gold bar 1 gram tu, harga dia adalah 338.16 sen. Jadi apabila dalam akaun digital gitu ada nilai dia 5 gram, bila kita convertkan kepada emas fizikal, dia akan calculate kat kita berapa kelaikan emas dalam bentuk gram yang telah diproses dalam bentuk gold bar ni. Okey. Itu nanti tuan-tuan boleh rujuk dengan introducer masing, kita akan jelaskan lebih detail. Okey. Right, next. Okey, ini adalah contoh emas digital. Dia ada quantum metal minted bar dan juga quantum metal Dina Gold. Kita ada juga Dina, di mana Dina ni satu Dina mempunyai berat lebih kurang 4.25 gram. Ini adalah contoh-contoh emas di bawah quantum metal. Alright, okay, next. Okey, seterusnya adalah produk kita yang kedua, iaitu Gold Convert Account, GSA. Dia kalau kita tengok ni, apakah tujuan Gold Convert ni? Tujuan dia adalah untuk kita cagarkan emas dalam GSA kita tadi untuk kita dapat advance, iaitu sebanyak 85% dari nilai emas dalam GSA. Lepas tu kadar yang kita kenakan upah simpan dia adalah yang terendah, di mana ialah 3.5% setahun. Kita boleh tengok di luar, kalau arahan di luar tu, kalau kita tengok lebih kurang 8 ke 12% setahun. Kita hanya 3.5% setahun. Lepas tu pula boleh bayar balik bila-bila, tiada tempoh. Kalau kita dah pajak tu, kita pakailah duit tu. Contohnya kalau 1,000 kita ada dekat GSA, kita pajakkan dia 80%, kita dapatlah RM850. Jadi kita gunakanlah untuk belanja keperluan yang kita nak buat. Kita nak rolling business ke, tak ada masalah. Kita boleh belanjakan. Jadi emas yang kita cagar tu akan terkumpul di dalam holding inventory. Dia akan rekodkanlah pada tarikh bila berapa gram yang kita pajak tu. Lepas tu pula kelulusan segera. Tak perlu ada guarantor. Dia tiada semak sitos dan sikris. Jadi benda tu secara automatik akan lulus bila ada emas dalam akaun GSA kita. Alright, okay, next. Okay, yang ketiga ni adalah produk Gold Asset Enhanced, iaitu GAE, di mana kita beli emas untuk kita gandakan lagi keuntungan kita tu. Dia adalah minima dia, kita kena beli 1 unit. Lepas tu dia merupakan cas terendah di pasaran juga, iaitu 3.5% setahun management fees dia. Lepas tu boleh terminate bila-bila masa. Maksudnya apabila ada menunjukkan keuntungan pada harga emas, kita boleh jual unit kita tu. Kita boleh ambil keuntungan kita. Lepas tu pula proses pembelian GAE ni juga dia segera, tak perlu semak, tak perlu ada guarantor dan tidak perlu semak dengan sitos dan sikris. Okey, macam di bawah GAE ni tuan-tuan dan puan, dia ada 2 jenis produk, iaitu GAE 5 kali dan GAE 10 kali. Okey, kalau kita tengok kat sini, GAE 5 kali ni harga 1 unit ialah bersamaan dengan USD $25, iaitu bersamaan ringgit Malaysia lebih kurang RM100 plus minus ikut harga emas masa. Lepas tu dia akan dapat pembiayaan tawaruk secara automatik, iaitu sebanyak 4 unit. Bila kita beli 1 unit tadi, automatik syarikat akan bagi 4 unit. Sebab tu dia dipanggil GAE 5 kali. Alright. So charge yang dia kenakan adalah 3.5% setahun, di mana kalau GAE 5 kali ni, charge 3.5% setahun tu dia akan dikenakan pada waktu kita jual unit tu nanti. Kalau 1 tahun, dia akan charge lah 1 tahun tu. Macam mana 1 tahun tu di-charge, dia adalah 3.5% didarabkan dengan 4 unit pembiayaan tawaruk tadi, berjumlah lebih kurang dalam RM400 lebih lah. Jadi kita charge tu lebih kurang dalam RM14 lah setahun. Memang murah. Lepas tu pula dalam GAE 5 kali ni, spread margin syarikat dekat dalam ni adalah 4% berdasarkan London Metal Exchange. Jadi memang cukup murah tuan-tuan dan puan. Lepas
Lepas tu pula untung kita dapat 5 kali. Gandaan tu 5 kali. Okey, seterusnya adalah produk GAE 10 kali di mana kita beli dalam bentuk 1 unit bersamaan dengan USD $250. Kalau kita convertkan kepada RM, lebih kurang dalam 1,000 lebih ikut harga emas masa dunia lah. Lepas tu di sini syarikat akan beri pembiayaan tawaruk sebanyak 9 unit bersamaan dengan lebih kurang RM 9,000. Okey, lepas tu dia punya charge management fees dia 35% ni kalau kita beli GE 10 kali dia akan charge dulu pada tahun pertama. Advance, kita kena bayar dulu. Di samping 1,000 lebih tadi, kita kena tambah lagi untuk charge tadi 35% akan didarabkan dengan 9 unit punya tawaruk tu lebih kurang 9,000, dia lebih kurang RM315. Jadi kita kena bayar dulu yang ni untuk tahun pertama. Lepas tu spread dia, margin syarikat ambil kat sini adalah sebanyak 3% berdasarkan London Metal Exchange, iaitu cukup murah tuan-tuan, dan kita akan dapat keuntungan 10 kali. Jadi ini merupakan produk yang pertama di dunia. Kalau kita tengok produk GAE ni memang tak ada mana-mana syarikat emas di luar yang tawarkan produk ni. Hanya di Quantum Metal saja. Okay. Alright, next. Okey, kat sini saya akan ceritakan macam mana situasi GAE 5 kali. Okey. So kalau kita tengok kat sini iaitu satu unit bersama dengan USD $25, iaitu kalau ringgit Malaysia lebih kurang dalam RM100 plus minus. So bila kita beli satu unit ni, okey, kita anggaplah pada hari ni harga emas 250 per gram, dan kalau kita beli satu unit RM100 ni kita akan dapat emas lebih kurang 0.4 gram. Okey, bila kita beli unit ni secara automatik kita dapat pembiayaan daripada syarikat sebanyak RM400, iaitu bersamaan lebih kurang 1.6 gram emas. Jadi jumlah pegangan bersama kita dengan syarikat adalah sebanyak RM500 dengan berat emas adalah sebanyak 2 gram. Jadi kita pegang unit ni, okey, bersamaan dengan RM500 dengan berat 2 gram, dan charge management fee dia 35% ni dia akan dikenakan pada waktu kita buat penjualan unit ni. Bila ada keuntungan tu nanti kita jual, dia akan dichargekan 35%. 3.5%. Memang murah tuan-tuan dan puan. Okey, next. Okey, kita pergi pada unit GAE 10 kali pula. Okey, GAE 10 kali ni, okey, dia kita beli satu unit bersama dengan USD $250, iaitu bersamaan ringgit Malaysia lebih kurang RM1,000 plus minus ikut harga emas masa. Okey, di mana kalau kita beli RM1,000, kita assume harga emas hari ini adalah 250 per gram, kita akan dapat 4 gram emas. Dan di sini kita akan dapat pembiayaan daripada syarikat secara automatik sebanyak RM9,000, iaitu 9 unit dengan berat emas lebih kurang 36 gram. Jadi jumlah pegangan bersama kita kat sini adalah sebanyak RM10,000 dengan berat emas 40 gram. Jadi kalau dekat Quantum Metal ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mustahil untuk memiliki emas sebanyak 40 gram, iaitu dengan cara GAE 10 kali. Lepas tu pula dengan management fees tadi 3.5% ni akan dikenakan pada tahun pertama. Pada waktu kita beli unit ni kita kena bayar dulu. Tapi untuk charge tahun kedua, ketiga, keempat, kelima tu besok kita akan bayar, kita akan tolak pada waktu kita jual unit ni besok. Katalah kita jual pada tahun ketiga, jadi tahun pertama kita dah bayar, jadi maka dia akan tolak dalam sistem secara automatik. Untuk tahun kedua dan ketiga dia akan tolak terus dia punya management fees tu. Jadi cukup mudah tuan-tuan dan puan-puan. Di mana kalau kita beli unit ni tak perlu runsing tentang management fees rendah 35% setahun. Lepas tu kontrak pula auto renew, tak perlu kita risau terbatalnya kontrak, emas kena rampas ke, tak ada. Dalam QM ni tak ada benda tu semua tuan-tuan. Dia akan bagi kita peace of mind. Dalam kita membeli produk ni kita rasa selesa, rasa tenang. Hanya kita perlu tunggu adalah kenaikan harga emas. Di situlah kita boleh congak untuk dapatkan keuntungan kita sebanyak 10 kali ataupun 5 kali. Okay, alright, next. Okay, so sekarang ni saya akan pergi kepada topik yang berikut. Okay, yang seterusnya, di mana topik ni adalah bagaimana kita menggandakan simpanan emas kita, iaitu melalui GAE 10 kali. Ini yang specialnya produk.
Quantum Metal ni Kalau siapa-siapa orang baru yang join dalam Quantum Metal ni, produk GAE 10 kali ni lah yang dia akan berebut untuk grab beli benda ni. Sebab dia tahu yang pertama, kita dapat gandaan 10 kali. Di situ je kita dah tahu. Kalau kita comparekan dengan harga emas semasa yang kita beli biasa, ikut harga emas biasa tu, kita akan dapat keuntungan biasa je lah. Tetapi dengan produk GAE 10 kali ni, keuntungan kita akan digandakan 10 kali. Macam mana? Okey, saya akan ceritakan dengan lebih detail. Okey, next. Okey, next. Okey, apakah impian kita? Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita beli emas ni, bila kita kerap membeli ni, sebenarnya kita ada matlamat dalam hidup kita. Sebab apa kita nak beli emas? Ada orang mungkin target pergi haji, pergi umrah. Ada orang mungkin nak beli kereta impian. Ada orang mungkin nak beli rumah yang kali kedua. Ada orang nak gunakan duit ni mungkin ke arah untuk berkahwin. Jadi dana pendidikan anak dan mungkin untuk persaraan. Kadang-kadang orang tu dia nak bersara tapi dia rusing tentang kedudukan kewangan yang dia ada. Bagaimana dia nak menggandakan keuntungan dia tu. Lepas tu mungkin juga duit yang ada ni, emas yang kita beli ni untuk tujuan melancong ke luar negara, dan ataupun kita nak beli barang-barang berjenama. Mungkin kita ada minat satu barang, tapi bagaimana kita nak beli barang tersebut dengan tidak mengalami kerugian. Maksudnya bagaimana cara dia? Kita ada cara dia tuan-tuan. Okay, next. Okey, kalau kita tengok kat sini, nak capai impian dengan lebih pantas, tapi simpanan dia slow. Okey, kalau kita tengok kat sini, fixed deposit ni kalau kita tengok bank offer kat kita pun lebih kurang 1.5%. Kalau kita tengok tabung haji pun sekarang boleh bagi lebih kurang 3.5%. KWSP pun kalau kita tengok, dia boleh bagi kita lebih kurang 5.95%. ASB pun kalau kita tengok pun lebih kurang 6.5%. Unit trust pun kalau kita tengok dia boleh bagi lebih kurang 8.5%. Jadi benda ni pulangan dia rendah. Lepas tu pula kita kena tengok pula kiraan inflasi dia lebih kurang 6%. Jadi nilai wang kita makin lama merosot. Ini pelaburan-pelaburan yang sedia ada sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Dia berbeza dengan emas. Okay, alright, next. Okey, kalau kita tengok pelaburan yang lain pula, di mana pelaburan ni kalau kita tengok dia boleh memberi kita pulangan lebih 20% setahun. Contohnya kalau kita buka franchise KFC, lepas tu kalau kita main saham, okey, lepas tu kalau kita ada duit lebih, kita beli rumah, hartanah untuk main jual beli, dan akhirnya kita main forex, okey. Tapi benda-benda yang kita tengok, yang saya ceritakan ni tuan-tuan, dia modal dia besar. Modal dia besar dan risiko dia tinggi. Kadang-kadang sekelip mata kita boleh mengalami kerugian yang besar. Okay, alright, next. Okay, so bagaimana kita nak buat satu alternatif dengan duit yang kita ada ni, ke mana kita nak laburkan? Jadi, dengan Quantum Metal ni, dia ada produk yang boleh memberi jaminan kepada kita keuntungan 10 kali ganda. Jaminan 10 kali ganda. Bukan kita janjikan 6 bulan ke, dalam masa 10 bulan ke, kita akan dapat untung. Tak. Kita janjikan gandaan keuntungan 10 kali. Iaitu melalui Gold Asset Enhance. Iaitu di mana benda ni modal dia kecil, simpan berganda serta-merta, pulangan 10 kali akan berganda. Ini yang cukup luar biasa. Apa-apa pun kita, produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal ni semuanya adalah patuh syariah. Di mana produk-produk ni adalah disahkan oleh ISRAQ. ISRAQ ni adalah anak syarikat Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2008, di mana dialah membuat audit ke mana-mana produk dalam Malaysia yang diisytiharkan patuh syariah, mereka lah akan mengeluarkan sijil. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan, produk kita adalah patuh syariah sepenuhnya. Okey, next. Okey, jom kita kira simpan duit tempat lain berbandingkan dengan simpan duit di Quantum Metal dengan produk GAE 10 kali. Alright, okey, next.
Okey, ini adalah melalui simpanan biasa. Simpanan biasa ni kita simpan sebanyak RM1,350 sebulan. Kalau setahun, berapa kita boleh dapat? Okey. Kalau kita tengok kat sini, dalam masa setahun, kita ada cash sebanyak 16,200. Jadi itu saja pegangan yang kita ada, tuan-tuan. Bila kita simpan 1,350 sebulan untuk setahun. Okey, kalau kita kalikan pula dengan 3 tahun, berapa nilai yang kita dapat? Kita ada sebanyak RM48,600. Jadi itulah, kalau duit ni tuan-tuan, itulah nilai dia kita simpan. Berapa tahun? 3 tahun, itulah jumlah yang kita dapat. Tidak lebih, tidak kurang. Sebab dia fix. Tetapi kita kena ingat, kuasa duit tu dia makin lama makin berkurang disebabkan oleh inflasi. Okay. Alright, next. Okay, simpanan biasa ni kalau kita tengok 10% dividen setahun selama 3 tahun, berapa kita boleh dapat? Ni kalau kita simpan biasa ni ada 10% dividen setahun. Selama 3 tahun kita akan dapat jumlah keseluruhan sebanyak RM63,186. Okey, jelas dia lebih kepada straightforward lah. Maksudnya berapa kita simpan, berapa yang dia tawarkan dividen, itulah yang kita akan dapat. Okey, next. Okey, bagaimana pula kita kira melalui GAE 10 kali? Harga emas naik 10% setahun. Alright, next. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita beli satu unit, okey, satu unit ni bersamaan dengan 1,350 sebulan, okey. Secara automatik satu unit tadi saya cakap, syarikat akan bagi pembiayaan 9 unit tawaruk, iaitu sebanyak 10 unit, iaitu bersamaan dengan 10,000. Jadi maksudnya kat sini, nilai pegangan kita bersama syarikat adalah sebanyak RM10,000. Okey. Berapa pula berat emas dia? Okey, next. Okey, kita kalikan 10,000 pegangan kita tadi tu sebanyak 36 bulan, iaitu selama 3 tahun. Berapa kita akan dapat? Kita akan dapat sebanyak 360,000. Jadi kita kena ingat ini adalah pegangan bersama kita tadi sebulan 10,000 kali dengan 36 bulan, jumlahnya adalah 360,000. Jadi jumlah berat emas untuk selama 3 tahun adalah sebanyak 250 gram. Jadi kalau kita bahagikan dengan 250 gram tadi, berapa kita akan dapat? 250 per gram. Jadi kita akan dapat sebanyak 1,440 gram. Pembetulan maksudnya nilai pegangan bersama tadi adalah sebanyak RM360,000 dan kita bahagikan dengan 250 per gram. 250 per gram. Jadi kita akan dapat jumlah berat tu adalah sebanyak 1,440 gram. Memang banyak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, next. Okey, selepas 3 tahun, harga emas naik 325 per gram. Tadi kan 250 per gram. Okey, sekarang ni kita katakanlah 3 tahun, harga emas telah naik sebanyak 325 gram. Jadi berapa jumlah keuntungan yang kita dapat? Jadi macam mana dia dikira? 1,440 gram tadi tu kita darabkan dengan 325 per gram pada 3 tahun tu. Jadi keuntungan yang kita dapat adalah sebanyak 468,000. Tetapi kita kena ingat dengan keuntungan kita 468,000 ni, kita kena pulang balik yang 9 unit tawaruk tadi. Pembiayaan daripada syarikat tu iaitu sebanyak 324,000. Jadi kita pulangkan balik, jadi berapa keuntungan kita dapat? Kat sini kita akan dapat keuntungan bersih sebanyak RM144,000. Itu beza dia tuan-tuan dengan simpanan biasa tadi. Okey, next. Di samping 144,000 tu kita kena ingat jugalah kita ada cas upah simpan iaitu sebanyak 3.5% setahun.
iaitu sebanyak RM7,560 cas yang dikenakan. Jadi cas ni pun akan ditolak dengan RM144,000 tu, dia akan dapat keuntungan bersih kita lebih kurang RM136,440. Okay, next. Jadi itu perbezaan dia. Dengan simpanan biasa tadi tuan-tuan, 1,350 kali 12 bulan bersamaan dengan 16,200 kali 3 tahun 48,600, dan kalau ada dividen setahun 10% untuk selama 3 tahun, dia akan dapat 63,186. Tapi dengan GAE ni, keuntungan yang akan kita perolehi adalah sebanyak RM136,440. Jadi memang jauh beza tuan-tuan. Kira 1 kali ganda daripada yang simpanan biasa tu. That's why produk GAE 10 kali ni dia menjadi produk yang rebutan lah pada siapa yang join Continental ni. Produk ni lah yang akan diorang beli. Berlumba-lumba untuk diorang kumpul emas ni, sebab kita akan dapat keuntungan ganda 10 kali. Okay, next. Okey, beza dia lah dia punya perbezaan dia tu sebanyak 73,000 tuan-tuan. Okey, profit dia dalam 87,000, iaitu bersamaan dengan 181%. Lebih 60% setahun kita akan dapat keuntungan tu. Okey, next. Okey, next. Okey, sekarang ni kalau kita tengok macam mana kalau kita lamsamkan simpanan kita tu sebanyak 13,000. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Teruskan Syam, bagi habiskan slide ni keluar. Okey, kalau kita tengok simpanan biasa ini dalam bentuk lamsam tuan-tuan dan puan-puan, di mana kalau kita simpan 13,000, maksudnya selama 3 tahun tu itulah duit kita 13,000 tu. Maksudnya hanya 13,000 tu lah. Dan kita jangkakan dalam setahun ada 10% dividen, selama 3 tahun kita akan dapat lebih kurang RM17,303. Itulah duit kita kalau lamsam 13,000. Maksudnya tak tinggilah duit tu berkumpul. Okey, next. Okey, macam mana pula kalau GAE 10 kali? GAE 10 kali ni harga emas naik 10% setahun. Okey, katalah duit langsam kita tadi 13,000 tadi, kita beli GAE 10 kali bersamaan dengan 10 unit kita dapat. Lepas tu secara automatik kita akan dapat 90 unit tawaruk, iaitu jumlah pegangan tu akan jadi 100 unit bersamaan dengan RM 100,000. Pegangan bersama kita dengan syarikat tu adalah berjumlah RM 100,000. Okey, kalau kita bahagikan dengan RM250 per gram emas, harga emas, kita akan dapat berat lebih kurang 400 gram. Bayangkan tuan-tuan, maksudnya dengan pegangan emas tadi 100,000, lepas tu dengan kita bahagikan dengan 250 harga per gram, kita akan dapat jumlah berat emas 400 gram. Dan selepas 3 tahun, harga emas naik 325 per gram. Jadi jumlah yang akan kita dapat adalah keuntungan kalau kita jual selepas 3 tahun tu adalah sebanyak RM130,000. Dan apabila kita dapat keuntungan RM130,000 tu, kita kena pulang baliklah yang unit yang dibiayai oleh syarikat, iaitu 90 unit tawaruk tadi, iaitu sebanyak RM90,000. Kita tolakkan 130,000, kita akan dapat RM40,000. Lepas tu pula kita jangan lupa kita ada management fees sebanyak 3.5% setahun, iaitu cas yang dikenakan sebanyak RM6,300. Jadi kita tolakkan dengan RM40,000, jadi kita akan dapat untung bersih sebanyak RM33,700. Kalau kita tengok perbezaan dia, okey, perbezaan dia dengan kita punya lamsam simpanan biasa tadi, beza dia sebanyak 16,000. Jadi banyak
Kalau kita tengok JAE tu profit dia lebih kurang 20,700 iaitu bersamaan dengan 159%. Kalau dengan simpanan biasa tu profit dia hanya RM4,303 iaitu sebanyak 33% saja. Jadi kalau kita tengok memang jauh keuntungan dia tu. Kalau tengok by tahun je, kalau JAE 10 kali tu 53% setahun. Memang banyak tu tuan-tuan. Memang luar biasa lah keuntungan yang kita dapat tu. Alright, okay, next. Okay, seterusnya kita tengok kat sini adalah JAE 10 kali lump sum tadilah. Bagaimana kita tengok lump sum tadi, JAE 10 kali tadi, kalau kita tengok cara lump sum JAE 10 tadi, untung kita dapat 33,700. Tapi kalau kita beli JAE ni regular saving, maksudnya setiap bulan kita beli 1 unit JAE 10 kali. Selepas 3 tahun, kalau kita jual tu, keuntungan kita boleh dapat mencecah 136,440. Tu beza dia tuan-tuan. Tapi apa-apa pun, sama ada konsep lump sum dengan JAE 10 kali tadi, kita beli sebanyak RM13,000 ataupun dengan konsep regular saving yang mana setiap bulan kita beli 1 unit, lebih kurang 1,350 untuk selama 3 tahun. Lump sum 3 tahun, regular saving pun 3 tahun, kedua-duanya tetap memberi keuntungan kepada kita. Dia apa-apa pun berbalik kepada kemampuan kita, kemampuan keuangan kita, macam mana kita nak buat. Macam mana untuk kita olahkan untuk dapat keuntungan berganda. Dua-dua masih dapat keuntungan berganda. Cuma membezakan dia adalah cara dia. Yang tu lump sum, yang ini adalah komitmen bulanan. Jadi, kedua-duanya akan dapat keuntungan gandaan 10. Alright? Okay, next. Okay, jom kira lump sum 130,000 JAE 10 kali. Ini lagi banyak lah tuan-tuan dan puan. Ini selalunya orang-orang pesara. Dia selalunya dapat duit pun lump sum. Jadi kadang-kadang dia terus bernekat untuk simpan terus 130,000 ni untuk dibiarkan selama 3 tahun. Berapa dia akan dapat? Okey, kalau kita tengok kat sini dengan JAE 10 kali ni harga emas naik 10% setahun, okey. Dia beli 130,000, dia beli 130,000, dia letak dalam JAE 10 kali, dia akan dapat 100 unit. Dan bila dia dapat 100 unit ni, secara automatik syarikat akan beri 900 unit pembiayaan tawaruk ni. Jadi jumlah pegangan bersama kita dengan syarikat ni adalah sebanyak 1,000 unit. Iaitu 1,000 unit ni bersamaan dengan RM1 juta. Bayangkanlah tuan-tuan, modal kita 130,000, kita beli JAE 10 kali ni, secara automatik kita dah jadi jutawan. Nilai pegangan bersama kita tu je dah bernilai RM1 juta. Dan kalau kita bahagikan dengan harga emas semasa RM2 atau 50 per gram, jadi nilai gram yang kita ada dengan 1 juta ni adalah sebanyak 4,000 gram. Memang luar biasa lah tuan-tuan dan puan. Di mana katalah selepas 3 tahun harga emas naik 325 per gram. Okey, macam mana dia dikira keuntungan kita tu? Di mana 4,000 gram tadi kita darabkan dengan 325 per gram. Pada tahun ketiga punya harga, kita akan dapat 1,300,000 tuan-tuan. Ini yang paling seronok ni tuan-tuan. Kita dapat 1,300,000 dan kita kena ingat syarikat ada bagi pembiayaan tawaruk sebanyak 900,000. Kita kena pulang balik lah. Bila kita pulangkan balik tu, dan kita akan dapat keuntungan di sini sebanyak RM400,000. Dan lagi satu kita perlu ingat, dia ada charge management fees 3.5% setahun, iaitu sebanyak 63,000. Dia akan tolak dulu management fees ni 63,000 dan kita akan dapat keuntungan bersih sebanyak RM337,000. Mana kita nak dapat tuan-tuan dan puan dengan modal lump sum kita tadi 130,000. Selepas 3 tahun kita akan dapat keuntungan sebanyak RM3. Memang luar biasa tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok kat sini, profit dia kita akan dapat adalah sebanyak RM207,000, iaitu bersamaan 159% dalam masa 3 tahun.
di mana dalam setahun je kita boleh dapat 53%. Macam saya cakap pada awal tadi lah, kalau kita tengok fixed deposit, tabung haji, ASB, unit trust tak dapat bagi kita persen ni. Hanya dengan emas je kita boleh dapat persen sebanyak ni. Iaitu bergantung kepada kenaikan harga emas, di mana kita tahu kenaikan harga emas ni kalau kita tengok average dia setahun, dia boleh pergi 9 ke 10%. Tetapi kalau ada berlaku sesuatu pandemik macam sekarang ni ataupun peperangan, keuntungan tu boleh naik dengan secara mendadak dan lebih cepat keuntungan kita tu. Okey? Tu yang bagusnya benda ni sebab dia betul-betul bergantung kepada pergerakan harga emas masa dunia. Okey, next. Okey, kalau kita tengok kat sini dia punya nampak perbezaan dia perbezaan dia kat sini tadi yang saya cakapkan tadi, GAE 10 kali tu lebih 50% dia punya keuntungan dia setahun pulangan dia pulangan rendah, ambil kira inflasi 6%, nilai mata wang makin merosot untuk yang selain daripada GAE tadi. Tetapi GAE 10 kali tu dia menyelamatkan mata wang kita dapat keuntungan lebih daripada 50% setahun. Itu memang cukup luar biasa tuan-tuan dan puan. Okey, next. Okey, kalau kita tengok kat sini tuan-tuan dan puan, senarai harga senarai harga selama 20 tahun harga emas. Kalau kita tengok daripada tahun 1996 tu, kalau kita tengok ini harga emas baru 40 segram. Dan kalau kita tengok pada tahun 2020 harga emas dah mencecah lebih kurang RM250. Kalau kita tengok kenaikan dia sepanjang 1996 hingga 2020 tu adalah sebanyak 671%. Jadi kalau kita tengok graf ni memang dia menunjukkan uptrend. Isu penurunan tu berlaku sekejap je tuan-tuan dan puan. Itu yang menyebabkan kedai emas kena serbu tu. Tapi selepas tu dia dah menunjukkan kenaikan. Jadi kalau kita tengok kat sini memang menunjukkan uptrend, dan kalau kita tengok target kita simpan emas ni dia kena biarkan at least dalam 2 tahun ke atas lah. Sebab kita beli emas ni bukan kita nak jual dalam masa terdekat. Unless berlaku kenaikan emas luar biasa, kita bolehlah jual emas tu untuk ambil sedikit profit dengan situasi yang berlaku tu. Tetapi biar pokok tu balik, kita investkan balik. Keuntungan tu silap-silap kita boleh tambahkan lagi pelaburan kita dengan pembelian GAE 10 kali tu. Dan separuh tu mungkin kita boleh pakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Alright, okay, next. Okey, ini menunjukkan nilai mata wang kita. Okey, kalau kita tengok nilai mata wang kita ni makin lama makin menurun kalau kita tengok pada kala pandemik ni, saya percaya kaum ayah ni dia lebih mahir lah berada di pasar raya. Sebab musim pandemik ni ketua keluarga je dibenarkan pergi pasar raya. Jadi waktu itulah kita tahu nilai mata wang kita tu makin lama makin menyusut. Kalau dulu 100 boleh penuh troli tu, kalau 10 tahun dulu. Sekarang ni dengan 100 tu hanya suku troli je. Kalau kita tengok kat dalam chart ni, pada tahun 1996, dengan duit RM1 juta, kita boleh dapat 25 kg emas pada tahun 1996 tu. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 2021, dengan duit 1 juta ni, emas hanya 4 kilo je tuan-tuan. Punya jauh beza dia. 11 kilo kita hilang. Itulah menunjukkan betapa mata wang kita ni dia tidak kalis dengan inflasi. Dia makin lama makin mengecil nilai dia. Dan kalau kita tengok nilai emas di sebelah tu, saban hari makin lama makin meningkat. Kalau kita tengok tahun 1996, 25 kilogram, kita hanya perlu 1 juta untuk dapat 5 gram. Tetapi sekarang pada tahun 2021, untuk 25 kilogram emas, kita perlukan duit sebanyak 6.3 juta. Di situlah menunjukkan betapa kukuhnya emas ni tuan-tuan. Dia adalah kalis inflasi. Sebab tu setiap negara dalam dunia ni tuan-tuan, dia ada simpanan emas dia sendiri. Sebab apa? Sebab di awal-awal dia dah tahu dah emas ni kalis inflasi. Kalau dia simpan selama mana, dia tahu nilai dia makin lama makin tinggi. Dan emas ni pula tuan-tuan dan puan, dia boleh diterima di seluruh dunia.
Berbeza dengan mata wang kita. Mata wang kita ni kalau kita bawa dekat negara luar, ada certain negara luar tak terima duit kita ni. Kita perlu tukarkan dulu kepada USD ke, kepada pound ke, kepada euro, baru dia boleh terima duit kita. Itulah bezanya emas. Jadi itulah gunanya Quantum Metal ni. Dia tawarkan produk ni yang cukup sempurna lah produk ni, dan method dia pula lebih kepada win-win situation. Jadi inilah masa kita untuk merebut peluang ni untuk kita gantikan mata wang kita tadi tu kepada emas, supaya kita dapat mengelakkan mata wang kita tu daripada hangus, daripada kita rugi macam tu je tuan-tuan. Alright, okay, next. Ini dalam Islam pun kalau kita tengok Abu Bakar Ibn Abi Maryam pernah mengatakan akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia, maka simpanlah dinar dan dirham. Kalau kita tengok tuan-tuan, benda ni dah berlaku tuan-tuan. Kalau kita tengok contoh ni di negara Venezuela, duit dia tu dah tak ada nilai. Kalau saya tengok dalam berita tu, news yang saya baca tu, pergi gunting rambut pun pakai emas. Macam mana ceritanya tu? Dalam zaman sekarang tu, dia dah alami benda tu. Jadi tak salah kita ni yang masih negara kita masih terkawal, jadi masih selamat. Jadi apa cara kita untuk bertindak lebih awal? Inilah cara dia. Jadi dengan sekarang ni lah bermulanya kita kena simpan emas. Berbagai-bagai syarikat menawarkan produk emas. Jadi kita harus bijak untuk menilai yang mana memberi pulangan yang lebih baik. Lepas tu patuh syariah. Lepas tu selamat. Maksudnya diinsurankan kita punya emas tu. Jangan besok kalau berlaku apa-apa hilang je. Tidak. Kita diinsurankan oleh Yacht of London. Kalau sekilo emas kita hilang, sekilo lah emas kita akan digantikan balik. Okay? Alright. Okay, next. Okay. QM ni dia memberi solusi lah kepada pemulihan ekonomi. Macam saya terangkan tadi pada awal tadi lah, GSA ni akaun simpanan emas. Kita tukarkan mata wang kita kepada emas dengan serendah RM10 kita boleh beli emas. Dan yang keduanya adalah GCA, akaun tukaran emas, iaitu kita boleh berbelanja. Tetapi sebelum kita berbelanja, kita tukarkan kepada emas dulu tuan-tuan. Kita akan dapat advance sebanyak 85% dan kita gunalah duit tu untuk kita belanja apa saja dengan tenang. Maksudnya belanja kita tak hangus sebab kita dah pajakkan emas. Jadi insya-Allah dalam 3 tahun akan datang ada keuntungan, kita boleh dapat pula keuntungan berganda daripada situ. Dan produk seterusnya adalah GAA 5 kali dan 10 kali, iaitu kita meningkatkan aset emas kita lagi. Kita tingkatkan aset emas tu dan kita gandakan sehingga 10 kali. Itu yang specialnya. Inilah produk yang boleh kita gandakan dengan cara Tuan Zan. Alright, next. Okey, bagaimana nak mula? Bagaimana nak mula ni, kita hanya perlu buka akaun emas QM. Seumur hidup. Keahlian seumur hidup. Lepas tu daftar melalui link. Link ni kita boleh dan update profile dan bank account. Lepas tu upload gambar IC depan belakang berwarna GAA 5 kali dengan mengikut kemampuan kita. Okay, alright, next. Okey, dekat sini saya akan bagikan juga jadual. Ini adalah sesi GPG untuk memberi taklimat kepada orang di luar, sama ada orang baru ataupun orang lama. Macam hari Selasa ni kita akan bagi pendedahan tentang bijak emas, dan pada hari Jumaat kita akan bagi Golden Biz Opportunity, iaitu bagaimana kita untuk berniaga emas dengan Quantum Metal. Dan pada hari Rabu dan Sabtu ni kita akan buat
QM system, iaitu pada 9.30 pagi kita akan go through sistem kita, macam mana kita nak buat belian, penjualan, macam mana kita nak buat transfer. Jadi dalam tu Sabtu, Rabu dan Sabtu ni kita akan educate orang yang dah jadi member, yang dah beli produk kita, untuk kita educate macam mana kita nak mengguna sistem ni. Jadi that's why content meter ni tuan-tuan, dia merangkumi semua aspek. Maksudnya dalam proses pembelian pun kita educate, lepas tu pula kita educate lagi orang macam mana dengan belian emas ni pula kita boleh wujudkan peluang peniaga menjadi seorang usahawan. Lepas tu dalam masa yang sama kita educate pula orang yang dah beli produk kita bagaimana nak beli, nak jual produk, nak transfer produk. Jadi semua tu ekosistem dia komplit. Kita berikan tunjuk ajar ni kepada klien kita. Maksudnya kita takkan biarkan customer kita ni, maksud selepas beli tu kita biarkan je, tak ada. Maksudnya kita sedia membantu, apa saja yang ditanya kita akan jawab. Kita akan bantu. Kita akan pastikan klien kita tu selesa dengan produk kita dan terus mempercayai produk kita, dan dalam masa yang sama kita punya klien kita ni pun akan bantu memperkembangkan lagi bisnes content meter ni. Dia akan perkenalkan melalui mulut. Itu merupakan salah satu marketing yang percuma. Apabila kita sentiasa rapat dengan klien kita dan sentiasa memberi info, membantu segala keperluan yang diperlukan. Okay? Alright, next. Okay, saya nak tambah sikit Tuan Azan, link yang sama, link yang macam kita guna pada malam ni lah. Ya saya. Okay, kita ada team support dalam WhatsApp group, dalam Telegram group, dalam latihan, preview, personal coaching dalam Zoom. Lepas tu pula kalau nak jadi usahawan ni kita wajib hadir lah dengan Content Meter University Corporate lah. Kita perlu hadirkan selama 2 hari dengan sejumlah bayaran lah untuk kita menimba ilmu dan untuk menjadi seorang qualified usahawan. Alright, next. Okay, kalau kita nak tahu ni when is the best time to invest, kalau kita nak tengok, the best time to plant a tree was 20 years ago, but the second best time is now. Lepas tu someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Ini kalau kita nak tengok bila masa yang sesuai nak invest emas ni tuan, memanglah kita fikir 10 tahun dulu sebab harga emas murah. Tetapi kalau kita tengok harga emas ni, setiap kali kita kalau bagi tahu dekat orang luar ni, sentiasa dia cakap harga emas mahal. Sebab apa? Sebab harga emas ni dia memang sentiasa naik. Dia tak akan turun lagi dah tuan-tuan. Jadi dia masa ni tak kira masa. Bila kita ada duit, pada ketika tu kita belilah emas. Sebab kita tahu emas akan naik harga dia, dan kita tahu bila kita beli emas ni, dia adalah sejenis pelaburan jangka masa panjang, at least 2 tahun, baru kita akan nampak keuntungan dia tu. Lepas pula bagusnya pula dalam content meter dia ada gandaan tu. Sebab tu keuntungan kita tu akan dapat lebih berganda. Jadi untung kita akan jadi lebih berbaloi. Tuan-tuan. Alright, okay, next. Okay, sekarang ni adalah sesi soal jawab. Okay, saya boleh serahkan kepada rakan-rakan saya yang lain untuk membantu sebarang pertanyaan daripada kita punya new investor malam ni. Okay, so saya buka kepada soalan lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Jadi kami dalam GPG team ni akan sedia membantulah untuk memberi penjelasan. Okay, disilakan. Siapa ada pertanyaan? So saya harap penjelasan saya ini dapat difahami. Kalau tak faham, okey, kita boleh pergi rujuk balik dengan introduction masing-masing untuk buat pertanyaan lah. Jadi insyaAllah kita akan bagi penjelasan yang lebih terperinci. Okey. So ada soalan? Semua faham? Senyap je ni. Saya cakap seorang-seorang. Okey. Tak ada, okey, apa ni, kalau macam tu kita pergi ke soalan lazim lah Tuan Azan. Okey. Sebab tak ada biasa. Yang biasa orang ni kan, yang biasa orang tanya kan.
Sebab dah tak ada siapa tanya. Tapi kalau kata ada siapa nak mencelah tu, boleh mencelah je lah. Soalan boleh tanya melalui ruang chat pun boleh Hmm. Kan nak bertanya secara live boleh tanya di ruang chat, kita akan jawab. Okey, apa soalan-soalan dia? Okey. Tu Soalan ada Lazim. soalan Jam. Ada. Boleh buka mic Apa tu lah. soalannya dia Jam? Ada soalan. Okey, kalau Okey, daripada tengok Sharifah soalan dia. Azhar. Daripada Sharifah Azhar, berapakah jumlah minimum boleh simpan? Okey, jumlah minimum boleh simpan ni puan. Okey, dia bergantung kepada apa produk yang kita nak beli. Kalau yang saya ceritakan tadi adalah produk GSA Produk GSA ni kita boleh beli serendah RM10 puan. Kita dah boleh menyimpan emas. Itu yang paling minimum lah dekat dalam quantum metal ni. Iaitu RM10 kita boleh simpan emas. Okey. Harap soalan tu terjawab Okey, ada soalan yang lain? Okey. Itu je lah soalan dia. Ada siapa nak buka mic, boleh buka mic. Kita santai-santai je ni. Dah Santai-santai, jawab lah. Jangan takut bertanya. Kalau tak bertanya nanti tak faham pula, tak lelap pula tidur kita malam ni kan. Sebab ini benda emas ni. Emas ni selalunya orang anggap benda yang serius. Tapi kalau kita bila dah jadi member, bila kita dah beli JE 10 kali tu, bila kita nampak dalam akaun kita tu, di situlah akan bermulanya kita punya keterujaan. Kita jadi ketagih. Macam saya ni dulu, tuan-tuan dan puan, memang saya ni memang minat emas. Tapi kalau nak beli emas rantai gelang, tak bolehlah kita pakai. Haram untuk lelaki. Jadi bila kita tengok dengan sistem ni, di quantum meter ni, dia ada benda yang mudah untuk kita kumpul. Ada soalan lagi? Nampak macam ada soalan ni tu. Boleh tunjuk cara isi akaun ahli. Boleh tunjuk cara isi akaun ahli. Okey, benda kalau macam mana kalau kita nak tunjukkan akaun ahli, nak cara isi akaun ni, ahli ni, dia sebenarnya kalau nak tunjuk kat dalam ni agak rumit sikit lah. Dia benda tu kalau kita kena tengok boleh rujuk dengan introducer. Jadi mungkin introducer boleh bagi link tu, nanti dia akan bagi tahu kat kita bagaimana kita nak buka. Jadi dalam nak buka tu dia akan bagi kita kena masukkan nama penuh kita, email kita, nombor IC kita. Dia ada cara dia step by step lah. Atau boleh terus ke walkthrough sistem besok. Besok 9.30 pagi. Okey, besok hari Rabu kan? Okey, kalau untuk siapa-siapa yang nak tengok cara isi akaun ahli ni besok pagi boleh. Besok pagi pukul 9.30 pagi boleh dapatkan link melalui introducer masing-masing. Okey? Okey, sekarang sebenarnya banyak je dekat YouTube. Boleh type quantum meter dekat YouTube, banyak je cara-cara nak walk through sistem. Kalau kita tengok dalam YouTube pun ada sebab quantum meter ni dah cukup terkenal. Kalau kita type dalam YouTube tu pun boleh keluar. Ada yang orang-orang dah buat preview kat situ. Boleh rujuk kat situ juga. Okey, soalan seterusnya daripada Alil Muhammad. Bagaimana boleh meyakinkan pelabur tentang pelaburan emas ni? Maksudnya fakta mana yang lebih ampuh? Okey, actually benda ni Alil okey, kalau kita tengok kalau saya nak educate orang macam mana dia nak invest dalam quantum meter ni. Okey, yang pertamanya saya akan cerita dulu sedikit sebanyak tentang background company lah. Kita kena tahu yang pertamanya kalau kita tengok quantum meter ni, siapa orang di dalam dia? Siapakah dia punya chairman yang kita boleh jadikan sebagai rujukan? Kalau kita tengok dalam quantum meter ni, kita boleh tengok Haji Kamari, iaitu chairman dalam quantum meter ni. Sebab apa kita boleh jadikan dia satu testimoni? Sebab dia adalah ex-Bank Negara Malaysia. Di mana beliau ni dulu kalau dekat dalam Bank Negara Malaysia ni, tugas dia adalah menangkap company-company scammer yang menipu kat luar ni. Jadi sekarang ni apabila beliau telah bersara, Quantum Metal ambil Haji Kamari ni duduk dalam company untuk jadi chairman. Itu salah satu dia punya faktor lah untuk kita cerita kat orang. Lepas tu pula siapa yang mengeluarkan sijil patuh syariah kepada produk-produk emas kita ni. Kalau kita tengok, dia adalah Ishraq. Ishraq ni adalah anak syarikat kepada Bank Negara.
Jadi kat situ kita tahu bank negara ni kalau sentiasa rapat dengan kita, sudah pasti kita ni adalah satu syarikat yang genuine lah. Lepas tu pula Ishraq ni pula sentiasa bersama dengan kita. Dia akan pastikan produk kita patuh syariah. Dan kita juga merupakan salah satu agensi yang pelapor kepada AMLA. Jadi kalau kita ni dah sentiasa melapor pada AMLA, dah jelaslah syarikat ni memang kukuh lah. Lepas tu pula baru kita ceritakan produk kita. Apa produk kita yang paling top dalam countermetal ni? Dah tentulah produk JE 10 kali tadi. Di situlah cara kita attract kita punya klien untuk dia invest dalam produk kita. Itu salah satu cara dia. Okay? So saya harap soalan Alif tadi saya dapat jawab. Okey, saya ada bagi link untuk siapa-siapa nak kenal Quantum-Meter, ada link dah dekat ruangan chat. Okey, bagi ahli-ahli yang baru boleh tengok link ni dan kita boleh lihat sendiri company punya profile tu. Okey. Alright. Ada soalan lagi tu Tuan Azan? Ada apa-apa lagi soalan? Boleh tanya. Cik Ah dekat chat room. Chat room Cik Ah. Siapa lagi? Cik A tu ada due date keahlian. Okey, untuk makluman Cik A ni, keahlian ni tak ada due date dia tak ada pun nak expired pun. Kalau kita dah register tu, account kita tu on sampai bila-bila. Maksudnya sampai ke hujung nyawa lah. Dia tak ada account bank, dia bukan macam account bank. Bukan. Dia bukan macam account bank, kalau dia tak aktifnya 3 tahun akan ditutup. Kita tak ada. Kita buka account tu percuma, dia sampai ke hujung nyawa. Account dia aktif. Yang perlu tindakan adalah bermulanya kita beli emas dekat situ. Tu yang kita perlu bertindak. Okey, soalan seterusnya pada Syarifah Azhar. Andai nak isi untuk anak, boleh guna akaun ibu bapa ke atau nak juga akaun anak? Okey, untuk anak-anak yang bawah 18 tahun ni, dia perlu buka akaun melalui ibu bapa lah. Dia ada dia punya format dia. Kalau nak, jadi boleh rujuk dengan introducer masing-masing, kita akan bagi dia punya format tu. Untuk 18 tahun ni perlu melalui ibu bapa lah. Sebab dia perlu dipantau lah. Tapi kalau dah anak melebihi 18 tahun, dia boleh buka akaun seperti mana orang dewasa macam kita. Okey. Tapi bawah 18 tahun tak boleh beli produk GCA yang pajak online tu, GE kali 5 dengan GE kali 10 tak boleh beli kalau bawah 18. Dia mesti atas 18. Betul tu apa yang Tuan Syab cakap tadi lah. Bagi anak-anak yang bawah 18 tahun ke bawah, di bawah kendalian ibu bapa, dia hanya boleh beli akaun GSA saja. Dia tak boleh beli JE 5 kali dan JE 10 kali. Dan boleh belilah emas fizikal. Emas fizikal pun boleh juga. Boleh beli untuk emas fizikal lah. Tapi kalau anak-anak boleh sampai depan pintu rumah. Kalau anak-anak kita dah beli emas tu daripada kecil sampai umur 18 tahun, saya rasa banyak dah tu. Beratus-ratus gram dah tu. Senang hati mak bapak tu. Lepas 18 tahun je, akaun GSA yang dia ada tu boleh kita convertkan kepada produk 5 kali dan produk JE 10 kali. Itu smartnya produk Quantum-Metal ni. Sejuk sikit buat mak kan. Betul. Okey, apa lagi soalan yang merunsingkan kita? Tanya. Kita santai-santai je tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buka mic kan. Boleh buka mic terus kalau nak buka mic kan. Nak buka mic pun boleh. Tanya saja. Apa soalan-soalan dia? Okey, kalau tak ada, sementara kita tunggu soalan-soalan baru, kita bagi soalan lazim lah. Apa soalan lazim tu, Syam? Okey, soalan lazim dia, adakah produk Quantum-Meter ni diaudit? Jadi jawapan dia, ya, semua produk Quantum-Meter diaudit sepenuhnya, dikawal selia, diperakui dan diiktiraf oleh Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Ishraq yang dilantik oleh Bank Negara Malaysia. Jadi kalau nak tahu apa itu Ishraq, boleh boleh Google je lah kan, Ishraq Consultancy kan. So Ishraq Consultancy ni diwujudkan oleh Bank Negara lah kan.
So ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada soalan. Tak adalah Tak ada, okey. Yang soalan kedua, soalan lazim. Jika saya memilih untuk tidak mengeluarkan emas fizikal saya selepas membelinya daripada QM, bagaimanakah QM boleh memastikan keselamatan emas fizikal saya? Okey, jawapan dia, QM akan terus mengkreditkan tata bahasa emas yang setara ke dalam akaun emas pelanggan setelah menerima pengesahan pembayaran pelanggan emas fizikal akan disimpan dalam perkhidmatan Global Prints yang dikenali sebagai bilik kebal pihak ketiga Prints, ialah sebuah syarikat terkemuka di seluruh dunia. Selain itu, emas fizikal pelanggan juga 100% diinsurankan oleh Lloyd of London. Okey, lagi ada soalan tak? Jadi selamatlah duit kita kan. Tak perlu risaulah Syam kan. Dia memang apa ni, Prints ni kalau kita Google memang dia dah wujud sejak 1859 lah kan. Kalau kita simpan dekat bank pun PIDM cover 250,000 lah kan. Tapi dekat sini 100% lah di insurance kan. Betul. PIDM pun cover 250,000 je. Tapi kalau dengan brick ni 100% kalau sekilo emas kita, sekilo kita dapat balik, tak perlu runsing. Jadi ini merupakan salah satu faktor jugalah untuk kita gunakan sebagai poin penting untuk kita yakinkan kita punya klien. Sebab benda-benda ni yang selalunya yang klien runsing. Okey, apa ni, satu soalan lazim, macam mana nak tahu yang konsultan tu adalah tulen atau palsu? Konsultan QM dia tanya. Soalan lazim. Jadi selalunya konsultan QM ni dia akan ada dibekalkan ID lah. So boleh check ID dia lah kan. ID konsultan QM lah kan. So adakah QM berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia dan Bank Negara Malaysia? So jawapan dia, sifat perniagaan quantum meter ni sebagai syarikat dagangan emas tidak memerlukan quantum meter berdaftar di bawah Suruhanjaya Security Malaysia dan Bank Negara Malaysia yang serupa dengan Goldsmith Traders. Walau bagaimanapun keseluruhan struktur produk beli jual emas bagi logam kuantum disemak dan diaudit sepenuhnya oleh Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa ISRAP, sebuah agensi yang dilantik di bawah Bank Negara Malaysia. Okey. So Syam, ni ada soalan daripada ruang chat Okey. Teruskan. Okey, itu pun Hani dah tolong jawab. Dia tanya buat akaun untuk anak sebelum dia kerja. Parent yang tolong simpan. Bila dia dah kerja, dia simpan sendiri. Kena ubah ke? Tu Hani dah jawab dah. Bila dah cukup umur 18 tahun, kena inform QM dekat admin untuk upgrade akaun kepada individual punya akaun. Okey, terima kasih Hani. Terima kasih. Alright, so saya harap jelas penjelasan pada Hani tu. Maksud dah sampai umur 18 tahun, dia dah boleh bukakan kepada akaun personal lah. Pergi kepada akaun personal anak lah. Alright. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Assalamualaikum. Boleh saya nak memperlah sikit? Boleh, teruskan. Tadi soalan yang pasal macam mana kita nak tahu bahawa konsultan QM ni konsultan yang betul ke, scammer ke apa ke kan? Bagi saya itu tak penting pun sebab kita bukan bergantung sangat pada konsultan. Okey, memang konsultan tu yang introduce kita pada QM dan kita ada group nanti. So andai kata konsultan tu dah tak buat lagi dah QM, andai lah kan, kita boleh bergerak sendiri sebenarnya sebab QM ni dia memang satu platform yang di mana pembeli ataupun yang nak kumpul emas tu dia boleh buat sendiri pun tanpa konsultan pun. Cumanya konsultan tu kira added ajalah. Dan kalau dia bersama dengan grup lagi membantu sebenarnya sebab dalam grup lagi ramai lagi konsultan yang dah berpengalaman, konsultan-konsultan yang dah ada pangkat-pangkat yang tertentu. Jadi soal konsultan tu betul ke scammer bagi saya tak ada hal lah. Itu pendapat saya lah. Okay, terima kasih.
Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih atas huraian tentang konsultan tentang konsultan QM lah kan. Jadi apa yang saya baca tadi itu adalah berdasarkan soalan lazim yang ada dalam website Quantimeter. Sementara kita nak tunggu soalan-soalan yang keluar, jadi sebab tu kita bagi soalan-soalan lazim. Apapun, terima kasih banyak Kak Sania tadi. Ya, saya. Okey, terima kasih banyak Kak Sania atas huraian tu ya. Okey, ada apa soalan lagi? Assalamualaikum tuan. Ya. Saya nak tanya apa kaitannya dengan pengubahan wang haram tu, di mana kita tahu nak beli ni kita ada duit, guna duit kan. Jadi macam mana sumber duit tu? Saya rasa tuan accountant tadi tangkap apa maksud saya kot. Jadi Tuan Hazan nak jawab ke? Okay, alright. Untuk apa kena-mena kita kena laporkan dengan AMLA tu? Ya. Okay, actually kalau kita lihat orang yang menyimpan duit dalam kita punya Quantimeter untuk beli gold ni, maksudnya dari segi duit kewangan tu dia perlu disemak, disahkan pelaporan tu lah melalui AMLA lah untuk mengesahkan transaksi kita beli emas ni adalah sah. Maksudnya duit ni adalah duit daripada individu tu sendiri. Kadang-kadang ada daripada syarikat, duit tu yang didapat tu adalah daripada sumber-sumber yang di luar pengetahuan kita. Tapi kalau kita tengok, kalau daripada individu ni kebanyakannya dari segi kewangan tu adalah kewangan yang sah lah. Maksudnya halal lah rezekinya, betul tak? Lepas tu AMLA ni adalah satu pelaporan untuk memastikan tata cara company ni tidak salah gunakan kewangan yang ada dalam syarikat tu. Okey. Itulah yang dapat saya jelaskan kat sini. Okey. Terima kasih. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Okey, ada siapa lagi nak utarakan soalan? Alright. Okey. So kita boleh tamatkan sesi kita di sini, Syam? Okey, kita terus sesi testimoni sikit lah Tuan Azan. Sebelum kita tamatkan presentation kita malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Azan atas pencerahan yang diberikan tadi. So saya nak panggil Puan Hani. Dah free ke Puan Hani? Tak free lagi. Okey. Kita nak panggil siapa lagi Puan Zubaidah. Puan Zubaidah boleh open mic ke? Tak ada juga. Siapa lagi Puan Zubaidah ada ke? Kalau tak, awak pun boleh bagi testimoni, Syam. Apalah salahnya awak pula bagi testimoni. Testimoni dia. Okey. Ini based on pengalaman saya lah. Okey. So kalau kata kita tahu yang emas ni dia punya, kalau kita tengok performance, selalu kalau untuk London Gold Spot ni kita akan follow Quantimeter, dia follow London Gold Spot, London Metal Exchange. Jadi kita akan follow goldprice.org. Saya hantar kepada link dekat chat goldprice.org. Alright. Dia hantar link kat chat room. Okay, so Quantimeter akan follow performance daripada, dia akan follow harga ikut London Gold Spot, London Metal Exchange yang kita boleh dapati di link goldprice.org. Jadi kalau kita tengok carta dalam goldprice.org, harga emas selepas 20 tahun
lebih kurang prestasinya 20 tahun lepas lebih kurang 600% macam mana yang Tuan Azan dah ceritakan tadi. Jadi apa ni, kalau kata mana kata selagi kita tak cukup 100 unit, bagi saya lah, selagi kita tak cukup 100 unit GAE kali 10, selagi tu kita kena usahalah dapatkan 100 unit tu GAE kali 10. Sebab apa? Sebab bila saya buat kiraan selepas tolak pembiayaan, lepas tolak charge management 3.5% setahun selama 20 tahun, yang kita tak perlu keluar pun daripada poket kita sendiri. So net profit kalau kata 600% dengan GAE kali 10 kita boleh dapat lebih kurang 6,000%. Jadi sebab dia punya simpanan tu dah jadi 10 kali ganda, jadi profit pun akan 10 kali ganda, 10 kali ganda lah. Jadi 600 akan jadi 6,000%. Jadi kiraan tu bila saya kira boleh dapat lebih kurang net profit 5.3 juta. Jadi bagi saya 20 tahun amat berbaloi lah. Satu penantian yang amat berbaloi dengan hasil 5.3 juta tu. Jadi bagi saya lah kan, selagi kita tak cukup 100 unit, jadi jangan stop untuk buat belian GAE kali 10 kan. Jadi walaupun memanglah ambil masa lebih kurang 20 tahun, tapi sebenarnya kita boleh jual bila masa pun. Ini sekadar contoh sajalah kan. Okay. So Puan Zu boleh open mic ke? Nak buat testimoni sikit. Ya, boleh Tuan Syam. Sorry tadi. Tu dia Puan Zu. Daripada kelas resepi masak kuih raya ke apa ni? Kita nak puasa ni kan. Nak raya dah kan. Okey, Puan Zu, sebagai konsultan di Quantum Matter ni, boleh bagi testimoni tak apa yang manfaat daripada Quantum Matter yang Puan Zu dah dapat dengan Quantum Matter ni? Silakan. Okey Tuan Syam. Terima kasih. Tahniah dan selamat datang kepada yang hadir malam ni. Okey, kalau ikutkan kita memang tahulah emas ni memang akan datang, akan bawa keuntungan kepada kita kan. Cuma platform kat luar tu, platform-platform yang sedia ada sebelum ni dengan platform Quantum Matter ni sangat berbeza lah. Dari segi dia tak memberi tekanan kepada kita kan. Bila dia beri pembiayaan kepada kita, dia tak bagi tekanan kepada kita untuk buat bayaran balik kan. Maksudnya bayaran balik tu kita bayar semasa kita terminate, bukannya bukannya menjadi komitmen untuk kita bayar bulanan kan. Kebanyakan company atau bank-bank yang di luar menawarkan produk simpanan emas sahaja, tapi kat QM ni kita boleh yang pertama di dunia, pertama di Malaysia lah yang boleh buat pelaburan emas, keuntungan berganda. Tetapi yang penting sebagai orang Islam, ia patuh syariah. Itu sebenarnya menjadi satu yang patuh syariah. Pasal gandaan ni kita perlu lebih detail lah untuk yang ni kan. Sebab untuk kita nak ajak orang ni kadang dia banyak question, so kita actually question dia orang pun bawa manfaat kepada kita jugalah, untuk kita sendiri cari ilmu tentang flow gandaan tu sendirilah. Okey, yang gandaan ni kan even though company atau bank-bank yang menawarkan produk simpanan emas pun tak ada produk gandaan ni. Last year pakar predict tahun ni emas paling tinggi 300 per gram kan. Now sebab ada isu baru, prediction harga emas dah melonjak menjadi 324 per gram. So macam emas ni memang nyata, memang membawa profit dan keuntungan lah untuk kita
produk gandaan ni sendiri sebenarnya dia mempercepatkan kita untuk mendapatkan keuntungan tu. So bagi yang baru nak bermula tu, mulakan dulu. Mula-mula ni memang rasa bela, memang rasa kita rasa macam tak tahu arah macam mana nak bermula. So dengan Quantum Method dengan RM10 kita dah boleh start buat simpanan. So mulakan dulu dengan kecil. Bila kita dah mula tu, so kita akan start kenal sistem. Bila kita dah start kenal sistem daripada GSA, kita pergi ke GCA, daripada GCA kita pergi ke JAE. Actually JAE tu adalah kesinambungan daripada GSA. Maksudnya simpanan juga kita boleh anggapkan sebagai simpanan seperti yang Tuan Azan cerita tadilah. Bila kita konsisten menyimpan, so pulangan dia akan berganda. Cuma GSA dekat Quantum Method ni kita boleh request advance atau tunai. Tapi untuk simpanan kita boleh tumpu pada GAE lah. Okay. Okey, itu saja rasa Tuan Syam untuk Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Zul. Terima kasih banyak. Terbaik punya sharing. Alright. So Tuan Azan, saya ingat kita pun dah lebih dah 10.45 malam dah. Dah buat lah ni maksudnya kita boleh pergi ke sesi yang akan datang lah. Esok lah, lepas sambung esok 9.30 pagi lah, yang mana yang berkelapangan kan. Boleh tengok esok kan. So boleh rujuk pada introducer masing-masing. So terima kasih semua yang support, yang baru hadir pada malam ni. Jadi terima kasih. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Jadi kita sambung perjumpaan kita pada esok lah. Boleh share tak macam mana QM leverage the profit? Satu lagi soalan. Kita dah di penghujung ni, apa ni Puan Niti? Nanti besok sambung 9.30 pagi. Boleh tak? Boleh share tak macam mana QM leverage the profit? Besok pagi pun boleh dekat tu. Nanti kita sambung soalan ni besok dengan Tuan Lan. Sebab besok memang lagi detail lah pencerahan tentang dengan produk-produk kita tu lah, dengan sistem sekali. Saya rasa Tuan Azan dah terang dah tadi semua, betul tak Tuan Azan? Dah terang dah. Tapi dah siap bagi net profit semua tadi kan. Besok Tuan Lan akan tunjuk pula dengan sistem sekali macam mana benda tu. Nanti dapatkan balik recording malam ni pada introducer masing-masing lah. Nanti saya akan bagi link recording YouTube saja kan. Ya, betul. Okay Tuan Azan, saya dah akhir kata saya dah. Okey. Tuan Azan ada apa-apa akhir kata sebelum kita tamatkan presentation kita pada malam ni? Okey, akhir kata daripada saya minta dengan penjelasan kita pada malam ni, saya harap semua dapat fahami tentang produk daripada Quantum Metal ni dan terus istiqamah untuk menyimpan emas. Okey, itu saja nasihat saya tadi. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di minggu hadapan pada hari Selasa untuk penjelasan tentang produk kita. Ya. Tuan Lan ada nak Tuan Lan ada nak masuk sikit? Dah habis dah Tuan Lan. Baru muncul. Ini kita punya main speaker kita lah kan. Tuan Lan. Okey, terima kasih Tuan Syam dan Tuan Azan. Terima kasih speaker yang sangat hebat malam ni. Terima kasih. Saya minta maaf sikit tadi sebab ada hal yang tak dapat nak dielakkan, jadi saya masuk agak lewat lah. Okay, jadi insyaAllah semoga siapa yang join malam ni dapatlah ambil sedikit ilmu dan juga kita kata tips lah bagaimana untuk kita boleh memulakan simpanan emas digital bersama Quantum Metal.
Okey, jadi kita sama-samalah selamatkan ringgit kita, selamatkan kekayaan kita melalui emas. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Tuan Lan, esok ada kelas 9.30 pagi. Besok insya-Allah kita jalankan macam biasa 9.30 pagi bagi siapa-siapa yang berminat untuk nak tengok lebih detail, lebih terperinci tentang walkthrough the system, boleh join 9.30 pagi besok. Besok saya yang akan handlekan kelas tu besok ya. Ya, boleh guna link yang sama pada malam ni lah, Zoom meeting, link Zoom meeting yang sama pada malam ni ya. Sama, guna link yang sama. Ya. Alright, terima kasih Tuan Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.